Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami yang terdiri daripada 9 orang iaitu Selin binti Raya, Chua Pefang, Kang Ziying, Markus anak Pukang, Muhammad Ridwan, Nani Nur Fazira, saya sendiri Noliana Razali, Samsu Muhammad Aidil Fitri dan Wanesa anak Iman. Kumpulan kami akan membentangkan projek yang kami lakukan iaitu perbezaan penggunaan bahasa dalam pertuturan lelaki dan wanita. Projek ini dilakukan adalah untuk melihat perbezaan gaya dan bentuk pertuturan lelaki dan wanita dengan merujuk pada ciri bahasa Lakoff. Perbezaan menggunakan bahasa ini dikupas dan dikaji menggunakan video dari laman YouTube meletup yang bertajuk Lawak Nabil Jodohkan Niloufar. Terdapat dua objektif kajian projek ini. Yang pertama ialah mengenal pasti perbezaan gaya dan bentuk pertuturan lelaki dan wanita, dan yang kedua, menghubungkaitkan perbezaan gaya dan bentuk pertuturan lelaki dan wanita dengan ciri bahasa berpandukan kepada hipotesis Lakoff 1975. Baik, bagi sorotan kajian, terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan untuk meneliti perbezaan antara penggunaan bahasa antara lelaki dan wanita. Jadi, kajian yang dilakukan ada yang melihat kepada pelbagai dimensi dan juga pendekatan. Ada kajian yang melihat kepada jenis perbualan antara lelaki dan perempuan, ada juga yang melihat kepada perlakuan antara lelaki dan perempuan, dan juga fitur-fitur linguistik dan sebagainya. Kaedah kajian bagi projek ini ialah kaedah pengumpulan maklumat, kaedah analisis maklumat dan kaedah sampel kajian. Bagi bahagian dapatan kajian pula, terdapat beberapa ciri bahasa yang kami perolehi daripada video yang telah kami kaji. Antaranya ialah ciri bahasa lexical hedges. Lexical hedges ini berfungsi sebagai pengisi jeda dan menurut Lakoff, lexical hedges ini merupakan ciri bahasa wanita yang menunjukkan rasa kurang keyakinan diri wanita. Ciri ini kita dapat lihat pada pengacara perempuan iaitu Niloufar di mana dia menggunakan kata tidak tahu dalam pertuturannya. Pemilihan penggunaan kata tersebut jelas menunjukkan penutur wanita itu tidak yakin akan dirinya untuk menunjukkan reaksi yang patut dia lakukan. Namun, ciri lexical hedges ini tidak hanya digunakan oleh wanita kerana dalam video yang kami kaji, terdapat penutur lelaki yang menggunakan ciri bahasa ini di mana penutur lelaki tersebut berkata I think dalam pertuturannya. Keadaan ini menunjukkan bahawa dia tidak yakin dengan kenyataan yang diutarakan olehnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nani Nur Fazira binti Rasli. Saya akan menerangkan bahagian Rising Intonation on Declarative. Menurut Lakoff, Rising Intonation on Declarative merupakan peningkatan intonasi pada ayat deklaratif dan akan berubah menjadi ayat pertanyaan. Rising Intonation on Declarative banyak digunakan oleh perempuan berbanding lelaki. Intonasi ini akan berlaku peningkatan dan menyebabkan pendengar menjadi ragu-ragu. Individu yang menggunakan Rising Intonation on Declarative ni seolah-olah ingin mencari pengesahan walaupun pada hakikatnya mereka telah mengetahui maklumat tersebut. Perempuan sering menggunakan intonasi tinggi pada ayat akhir dalam ayat deklaratif. Hal ini demikian kerana intonasi ini berperanan untuk menunjukkan perasaan, emosi atau simpati terhadap sesuatu perkara. Intonasi ayat pertanyaan dan berubah menjadi ayat pernyataan. Hal ini secara langsung akan melemahkan ayat tersebut dan membuatkan pembicara berasa tidak yakin dengan perkara yang dituturkan. Sekian, terima kasih. Okay, nama saya Samsu Muhammad Aidil Fitri, akan sama untuk bahagian Rising Intonation on Declarative. Okey, dalam dapatan kajian untuk video meletup ini, dalam pertuturan wanita, penggunaan peningkatan intonasi pada akhir kata seperti yang dapat dilihat di dalam data 1 yang berbunyi aku bagi engkau adalah. Hal ini memperlihatkan penggunaan kata la pada intonasi akhir kata atau deklaratif yang diujarkan oleh penutur wanita.
dengan intonasi yang tinggi. Walaupun Lakoff mengatakan wanita lebih cenderung untuk meningkatkan intonasi suara serta rising intonation, namun para pengkaji mendapati ciri ini turut berlaku di dalam penuturan lelaki. Ini dapat dilihat di dalam video di mana penutur lelaki meningkatkan intonasi pada akhir kata seperti dalam data 1 yang berbunyi ayam masaklah. Intonasi penutur lelaki dan wanita meningkat kerana didorong oleh emosi yang teruja, terkejut dan gembira. Sekian daripada saya. Jadi, Lakoff menyatakan bahawa kata sifat yang digunakan oleh golongan wanita yang menunjukkan penerimaan ataupun kekaguman terhadap sesuatu dipanggil sebagai anti-adjektif ataupun kata sifat kosong. Kata sifat kosong yang digunakan sebagai contohnya seperti lovely, fabulous, gorgeous dan sebagainya. Jadi, menerusi video yang telah saya kaji ini, saya mendapati bahawa golongan lelaki adalah lebih cenderung untuk menggunakan kata sifat kosong berbanding golongan wanita. Contoh yang digunakan oleh lelaki dalam video yang saya kaji ini adalah pandai, best, dan juga yang digunakan oleh wanita adalah sweet. Untuk bahagian superpoliform pula, Lakoff mentarifkan ia sebagai satu penggunaan bentuk pertuturan yang sangat santun yang digunakan pakai oleh wanita. Beliau juga berpendapat bahawa wanita sering menggunakan ungkapan tersebut seperti kata please dan thank you untuk menjaga konvensi sosial. Berdasarkan dapatan data 1, didapati bahawa lelaki lebih cenderung menggunakan superpoliform ini terutamanya ketika bertutur dengan berlainan jantina. Manakala untuk wanita pula seperti dalam dapatan data 1, kita dapati bahawa Niloufar menggunakan kata alright, thank you untuk menjaga konvensi sosial beliau. Jadi kesimpulannya, Lakoff mengatakan bahawa superpoliform ini lebih dominan dan sesuai digunakan untuk wanita berbanding dengan lelaki. Saya Selim binti Raya. Saya akan bincangkan salah satu ciri pertuturan yang telah dinyatakan oleh Lakoff 1975 iaitu intensifier. Intensifier merupakan salah satu ciri yang dapat membezakan penggunaan bahasa dari segi gaya dan bentuk pertuturan. Menurut Lakoff 1975, intensifier merupakan penggunaan perkataan seperti juga, also atau sangat, so, very yang digunakan dalam pertuturan. Kajian Lakoff mendapati bahawa wanita menggunakan lebih banyak ciri intensifier ini berbanding dengan lelaki. Ciri intensifier ini dapat dilihat berdasarkan video yang telah kami gunakan untuk projek ini. Penutur wanita menggunakan perkataan gila yang dikenali sebagai intensifier yang untuk memberikan penekanan terhadap perkara yang ingin dibicarakan olehnya. Walau bagaimanapun, dalam video yang kami gunakan ini, terdapat penutur lelaki yang menggunakan intensifier seperti perkataan juga dan very. Keadaan ini dapat menunjukkan bahawa bukan sahaja wanita menggunakan ciri intensifier ini, malahan lelaki juga turut menggunakan intensifier ini. Okey, berkenaan dengan text question. Text question ni merupakan satu penekanan yang diberikan di akhir kalimat bila kita mengutarakan sesuatu perkataan. Sebagai contohnya, bila kita bercakap, kita menanyakan balik persoalan yang kita ujarkan tadi. Jadi, menurut ahli-ahli bahasa, text question ni lebih kepada wanita sebab dia menunjukkan ketidakpercayaan kepada diri. So, text question ni boleh juga merupakan petunjuk, menunjukkan kita ni seorang yang sopan. Jadi dalam kajian kami, iaitu dalam bual bicara meletup, kami akan mengkaji beberapa text question yang digunakan. Adakah bertepatan dengan teori yang disampaikan oleh tokoh bahasa Lakoff ataupun sebaliknya. Jadi saya akan perincikan di dalam jadual yang saya telah adakan tersebut. Sekian, terima kasih. Saya Chua Pei Fang, saya akan membentangkan tentang text question. Dalam data ini, kita dapat lihat bahawa terdapat text question pada penutur wanita pada data 1 yang menanyakan, okey, lepas tak? Data ini menjelaskan bahawa keadaan penutur yang kurang yakin terhadap dirinya dan menanyakan kepada penutur yang lain.
golongan lelaki lebih suka menggunakan kata ganti nama kau lebih kerap berbanding golongan perempuan. Dalam data ini kita dapat lihat bahawa mempunyai contoh golongan lelaki yang mengatakan kau masak ke ni? Penutur lelaki dan wanita sering menggunakan tag question dalam penutur, namun apa yang membezakan kedua-duanya adalah wanita menggunakan kerana ingin mengukuhkan dari pihak lawan, manakala penutur lelaki lebih bersifat yakin dan bukannya untuk mendapat peneguhan daripada pihak lawan. Kesimpulannya, melalui projek ini, para pengkaji mendapati memang terdapat perbezaan gaya dan bentuk pertuturan antara lelaki dan wanita. Namun begitu, berpandukan kepada ciri bahasa yang dikemukakan oleh Lakoff, para pengkaji juga mendapati ciri bahasa Lakoff yang lebih cenderung kepada wanita adalah kurang tepat kerana ciri bahasa yang dikemukakan oleh Lakoff sebenarnya terjadi juga dalam pertuturan lelaki. Sekian, terima kasih.